Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 998 dan antara paparan utama. Hutang meningkat, petanda kerajaan gagal. Laporan Ketua Audit Negara, Menteri wajar disiasat. Akhirnya UMNO U-turn. SOP pelbagai darjat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang dikeluarkan pada 28 Oktober mendedahkan sejumlah 98.058 bilion ringgit atau 50.4% daripada pinjaman baharu berjumlah 194.555 bilion ringgit yang dibuat kerajaan tebuk atap pada tahun lalu digunakan untuk bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang. Dalam jangka masa panjang, bebanan kewangan negara akan bertambah untuk pembayaran kos pinjaman menyebabkan peruntukan mengurus untuk perolehan bekalan dan perkhidmatan serta pembelian aset akan berkurangan menurut laporan itu. LKAN juga melaporkan hutang persekutuan pada 2020 adalah berjumlah 879.560 bilion ringgit iaitu 62.1% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Pada 2020, pinjaman baharu adalah berjumlah 194.555 bilion ringgit berbanding 138.559 bilion ringgit pada tahun 2019 iaitu meningkat sejumlah 55.996 bilion ringgit atau 40.4%, tegas LKAN. Mengulas mengenainya, Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Wong Kah Wah berkata jumlah 98.058 bilion ringgit itu meningkat sebanyak 15.335 bilion ringgit berbanding dengan jumlah 82.723 bilion ringgit pada tahun 2019. Menurut beliau, peningkatan jumlah ini diramal akan bertambah dalam tahun-tahun yang akan datang dan ia merupakan satu keadaan yang membimbangkan apabila kerajaan bergantung kepada pinjaman baharu untuk membiayai bayaran balik prinsipal pinjaman yang matang. Kata beliau dalam kenyataan, keadaan ini, kata Kah Wah, adalah tidak sihat dan tidak dapat mengoptimumkan tujuan peruntukan pembangunan. Dalam pengauditan pematuhan terhadap kementerian dan jabatan persekutuan pula, jumlah semakan audit bagi 8 tajuk pengauditan bernilai 899.44 juta ringgit. Sejumlah 620.07 juta ringgit dikesan membabitkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran menurut laporan LKAN. Daripada jumlah itu, menurut beliau 499.18 juta ringgit adalah isu pembayaran tidak teratur membabitkan Majlis Keselamatan Negara dalam projek rangkaian Terang Radio Bersepadu Kerajaan. Kenyataan ini disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid yang berkata daripada 510.49 juta ringgit pembayaran tidak teratur, 499.18 juta ringgit melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKM. Ni Azman berkata secara keseluruhan kerajaan persekutuan mengalami defisit berjumlah 87.645 bilion ringgit dengan nisbah defisit kepada KDNK pada kadar 6.2% berbanding 3.4% atau 51.37 bilion ringgit pada tahun 2019. Menurut kenyataan itu, LKAN ini mengandungi 3 komponen utama iaitu pengesahan penyata kewangan kerajaan persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020, analisis kewangan kerajaan persekutuan dan pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan. Ni Azman berkata secara keseluruhannya penyata kewangan kerajaan persekutuan menunjukkan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan kerajaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan rekod perekonannya telah diselenggarakan dan teratur dan kemas kini. Harus diingat, MKN dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Dalam bahasa mudah,
kerajaan tubuh atap sememangnya kerajaan yang gagal. Mereka hanya menambah hutang kepada hutang yang sedia ada yang dibuat oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang terpalit dengan skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International. Namun dalam ruangan minda Presiden PAS pada 19 Jun 2021 bertajuk "Jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali", Hadi mengambil kisah seorang tawanan perang Badar bernama Abu Azzah Al-Jumahi yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW tetapi masih mengulangi perbuatannya sebagai analogi untuk mengecam Pakatan Harapan. Hadi mendakwa telah memenangi pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Pakatan Harapan telah tidak menunaikan janji dalam manifesto mereka. Apabila tindakan mereka ketika menjadi kerajaan dipersoalkan, semuanya dituding kepada kerajaan yang terdahulu, tegas Hadi. Hakikatnya, laporan Ketua Audit Negara 2020 ini membuktikan bahawa kerajaan menanggung hutang yang amat berat. Akibatnya, pembayaran balik prinsipal pinjaman yang matang telah menjadi beban dan halangan besar kepada Kerajaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan janji manifestonya. Ia bukan suka-suka berjanji, kemudian mungkir janji, seperti janji hendak membentangkan usul rang undang-undang kurungan RUU Mahkamah Syariah kurungan bidang kuasa jenayah kurungan RUU 355, menghapuskan kilang arak dan aktiviti judi serta menetapkan bahawa pramugari mas memakai hijab. Mentadbir sebuah negara bukan sekadar menulis di Facebook dengan memetik hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mulia sambil melemparkan pelbagai tomahan kepada lawan politik termasuk media yang bercakap benar. Noktah. Kegagalan tadbir urus menjadikan masalah kesenjangan terus memburuk, membenarkan elit politik yang korup mencurangi amanah rakyat dan bungkam terhadap gejala ini adalah satu bentuk kezaliman. Pendirian dan sikap kita harus jelas bahawa gejala ini mesti segera dihentikan, tegas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau dipercayai merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang mendedahkan wujudnya ketidakpatuhan kementerian dan jabatan persekutuan terhadap pengurusan keuangan menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan berjumlah 620.07 juta ringgit pada 2020. Antaranya pendedahan Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid bahawa daripada 510.49 juta ringgit pembayaran tidak teratur, 499.18 juta ringgit membabitkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, daripada 104.79 juta ringgit kerugian wang awam, 81.69 juta ringgit adalah penalti belum tuntut dan tidak dikenakan Jabatan Immigration, manakala pembaziran 4.79 juta ringgit membabitkan peralatan lewat diterima dan tidak dipasang di Istana Budaya. Bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil, Ketua Audit Negara telah mengemukakan 29 syor iaitu 4 syor untuk pengesahan penyata kewangan dan 25 syor untuk pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan untuk dipertimbangkan pelaksanaannya oleh kementerian dan jabatan. Katanya Azman, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata setelah kerajaan mengambil alih kerajaan, tidak ada kebaikan dan kemajuan langsung. Perikatan Nasional lebih teruk daripada Pakatan Harapan kerana tidak ada komitmen, accountability dan ketelusan. Di mana kita lihat pembaziran, kita lihat wang yang perbelanjaan yang tidak terkawal, itu sesuatu yang tak boleh diterima langsung. Tegas Ahli Parlimen Bagan itu. Beliau berkata jika benar-benar mahu wang dan khazanah diuruskan dengan baik, jangan lantik ahli politik untuk mengotai syarikat berkaitan kerajaan GLC. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Raja yang juga Presiden Amanah membangkitkan mengenai kegagalan pembekalan 6 kapal peronda generasi kedua Literal Combatant Ship LCS oleh Kementerian Pertahanan membabitkan nilai lebih 9 bilion ringgit dan 6 helikopter tempur ringan jenis MD-530G. Sekarang kita tahu penyelewengan dalam MINDEF dekat 1 bilion dibelanjakan tidak kena mengena dengan membina kapal. Kita tahu dah jadi bahan sejarah. Begitulah juga helikopter tak sampai. Ia jadi bahan sejarah. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil berkata, apa yang menyedihkan adalah jika sumber keuangan telah diuruskan dengan baik, kerajaan UMNO Bersatu PAS sepatutnya telah dapat memberikan bantuan yang lebih banyak kepada rakyat.
daripada 530 bilion ringgit, nilai pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan hanya 83 bilion ringgit datang daripada kerajaan. Sebaliknya, sekurang-kurangnya 300 bilion ringgit disumbangkan oleh rakyat sendiri dalam bentuk pengeluaran simpanan KWSP dan moratorium pinjaman yang tidak dikecualikan faedah, kata Faiz. Beliau melihat pendedahan LKAN 2020 adalah membimbangkan kerana ia menunjukkan kerajaan tidak serius dalam mematuhi pengurusan kewangan yang baik. Misalnya, duti kastam telah terkurang pungut sebanyak 5.92 juta ringgit dan Jabatan Imigresen rugi 81.69 juta ringgit akibat tidak mengenakan penalti. Sepatutnya, menteri-menteri yang berkenaan perlu tampil ke hadapan dan bertanggungjawab atas isu-isu yang dibangkitkan oleh LKAN 2020. Kata ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Beliau menyarankan sebagai Captain of the Ship, para menteri termasuk Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin harus disiasat atas kepincangan pengurusan keuangan yang berlaku. Ini akan menjadi amaran kepada menteri-menteri semasa dan akan datang serta semua penjawat awam supaya sentiasa mematuhi standard pengurusan kerajaan. Tadbir urus baik, good governance, harus diberikan perhatian serius supaya ekonomi negara dapat dipulihkan demi kemakmuran hidup rakyat, tegas Faiz. Malangnya mereka yang gagal ini masih menguasai kerajaan walaupun Perdana Menteri sudah berubah. Kerajaan kakistokrasi telah mengakibatkan kleptokrasi kembali kerana mereka yang menerjui kementerian-kementerian tidak ada kebolehan untuk mentadbir urus sebuah kerajaan. Persoalannya, adakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan siasat? Adakah para agamawan yang kini begitu tegar menyokong kerajaan yang gagal ini akan mengisafi kesilapan mereka? Keputusan UMNO untuk kembali mendapatkan tongkat PAS bukanlah sesuatu yang luar biasa. Parti itu memerlukan PAS dan Bersatu yang digelarnya berkhianat demi membentuk kerajaan majoriti tipis di bawah teraju Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan beralasan bahawa keputusan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO untuk meneruskan persefahaman dengan PAS adalah selaras dengan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 iaitu memperkukuh muafakat nasional. Ini diterjemah melalui kerjasama UMNO dan PAS dalam pilihan raya Negeri Melaka pada 20 November ini. Asas persefahaman dengan PAS berpandukan kepada prinsip bahawa PAS menggunakan lambang partinya sendiri selaras dengan semangat dan ketetapan Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional dalam mesyuarat pada 19 Oktober hingga 18 November 2020. Ini adalah untuk mengelakkan pertembungan sesama sendiri selain mengekalkan penggunaan lambang parti masing-masing dalam pilihan raya nanti. Ujar Ahmad di Petik Media. MKT UMNO itu dipengerusikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sebelum ini dilihat begitu keras memperlekehkan muafakat nasional. Difahamkan keputusan tersebut juga ditunggu-tunggu oleh parti-parti lain termasuk PAS. Bagaimana pula dengan impian Presiden Bersatu berangkap pengerusi Perikatan Nasional bahawa gabungan tersebut iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan akan bertanding menggunakan lambang rombolannya. Yang digembar-gemburkan PAS ialah parti itu akan bertanding 5 kerusi, tak kira jika sekiranya ia melanggar UMNO. Mungkin ugutan PAS ini yang ditakuti UMNO. Apa tidaknya, penyokong UMNO sudah berpecah dua. Satu kumpulan menyokong bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, manakala satu lagi kekal di bawah kuasa bekas Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri yang juga pengerusi bahagian UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rahub Yusof. Penyokong Idris tidak akan mengundi UMNO. Malah beliau sendiri pernah memuji pengerusi Pakatan Harapan Melaka, Adli Zahari, yang katanya memiliki karisma tersendiri dalam menerjui Kerajaan Melaka. Yang amat berhormat Ketua Menteri Adli Zahari, pemimpin yang berkaliber dan berkualiti, tawaduk dan rendah diri, sejenang bersamanya cukup bernilai dan bermakna. Walaupun dari sudut yang berbeza, kejatuhannya satu kerugian buat orang Melaka. Politik tak mengenal personaliti, hanya kerana kerakusan segelintir, yang baik pun dilihat buruk, yang cantik pula jadi hodoh. Katanya menerusi hantaran di Facebook. Justru jika UMNO berpecah dengan PAS, keadaannya akan semakin parah kerana para walaun juga tidak akan mengundi UMNO. Bagi Bersatu, keadaannya berbeza kerana parti itu tiada akar umbi yang mantap. Bersatu menang atas tiket Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lepas, dibantu oleh Jentera Keadilan, Amanah dan DAP.
Pengkhianatan bersatu tidak akan dimaafkan oleh penyokong-penyokong tegar keadilan, amanah dan DAP. Malah, akar umbi UMNO juga disebut-sebut amat tidak senang dengan kewujudan bersatu. Demikian kluk-kliknya tiga parti yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam tetapi amat takut berjuang sendiri menentang musuh politik mereka. Sedangkan setelah begitu kuat seorang agamawan PAS berkokok bahawa DAP lebih haram daripada arak, sewajarnya pemimpin PAS Melaka bertanding di Bandar Hilir yang kini dipegang oleh pengerusi DAP Melaka, Datuk T. Kok Kiew. Beranikah PAS? Atau lebih tepat lagi, beranikah Muafakat Nasional? Pelbagai pihak mempertikaikan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang digubal pada 24 Oktober lepas khusus untuk pilihan raya negeri Melaka. SOP tersebut melarang sebarang aktiviti, perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya termasuk majlis pelancaran jentera pilihan raya dilarang bermula 25 Oktober hingga 27 November 2021. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dikritik kerana SOP yang telah ditetapkan itu didakwa pilih kasih. Pengarah Pilihan Raya Pemuda Amanah Nasional Asma Alif Abdul Adam merujuk kepada pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL pada 27 Oktober lalu yang turut dihadiri pimpinan tertinggi UMNO. Walaupun dikenakan denda, tetapi perkara tersebut secara terang-terangan menunjukkan UMNO langsung tidak menghormati semangat mengapa SOP itu diperkenalkan. Ini belum lagi berkait tindakan pilih kasih Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebelum ini dalam mengenakan tindakan terhadap pelanggaran SOP ini. Kata Asma Alif, justru Pemuda Amanah mendesak supaya Khairi menilai kembali SOP yang telah ditetapkan serta tegas dalam melaksanakannya tanpa mengira latar belakang individu atau parti terbabit. Dalam pada itu, UMNO pula mempersoal kenapa parti lain yang melancarkan jentera pilihan raya negeri di Melaka tidak dikenakan denda oleh KKM. Bantahan itu dibangkitkan oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan yang mempertahankan bahawa pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional telah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Pada kefahaman kami, apabila diberikan kenyataan oleh KKM, itu ditujukan pada aktiviti kempen di negeri Melaka. Kami bukan sengaja untuk melanggar apa-apa SOP yang ditetapkan. Itu malam kemarin kita mengadakan pelancaran tidak menggunakan satu dewan. Kami amat ingin mengadakan SOP sebab itu pelancaran diadakan dalam dua dewan. Namun apa yang kita lihat diviralkan, ada parti lain melancarkan jentera pilihan raya dan ia dibuat di Melaka. Walaupun peraturan sebelum pengumuman dibuat perkara-perkara dalam akta, ia juga sebenarnya terpakai. Katanya seperti dipetik Malaysia kini. Barisan Nasional telah dikenakan denda sebanyak RM10,000 kerana kesalahan melanggar SOP dalam satu program di Kuala Lumpur untuk melancarkan jentera pilihan raya di pilihan raya negeri Melaka. Pejabat Kesihatan Kepong telah mengeluarkan kompaun di bawah Akta 342 kepada Barisan Nasional malam ini kerana telah melanggar SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara bagi penganjuran majlis sosial. Kata KKM di Facebook rasminya, Akta 342 merujuk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang memberikan KKM kuasa untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang melanggar peraturan yang ditetapkan bagi mencegah penularan penyakit berjangkit. Bantahan Ahmad dipercayai merujuk kepada pelancaran jentera pilihan raya Perikatan Nasional yang berlangsung di Melaka baru-baru ini. Pelancaran tersebut dijalankan dalam bentuk program Gerai Prihatin Rakyat yang menjual barangan harian dengan harga murah. Merujuk kepada aktiviti Gerai Prihatin Rakyat yang akan dianjurkan oleh Perikatan Nasional Melaka pada 28 Oktober 2021 di Kampung Tersusun Jus Permai Kelebang, Melaka. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0 memberi amaran kepada parti-parti politik bahawa beberapa perkara di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya sudah pun mula berkuat kuasa apabila Dewan Undangan Negeri Melaka terbubar pada 4 Oktober lepas, kata Jawatan Kuasa Pemandu Bersih 2.0 dalam satu kenyataan. Bersih 2.0 mengingatkan Akta Kesalahan Pilihan Raya bermula selepas Dewan Undangan Negeri atau Parlimen dibubarkan. Justru Bersih 2.0 mengingatkan bahawa aktiviti sebegini adalah satu kesalahan pilihan raya di mana perbuatan secara langsung atau tidak langsung oleh mana-mana pihak untuk memberikan makanan, minuman atau bekalan sebelum, semasa atau selepas pilihan raya dengan tujuan mendapatkan undi di bawah Seksyen 8 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Walaupun gerai prihatin rakyat tersebut tidak memberikan makanan, minuman atau bekalan secara langsung, namun mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah dan boleh mempengaruhi pengundi secara rasuah untuk mengundi parti-parti politik atau calon-calon yang menyediakan khidmat sedemikian semasa tempoh pilihan raya. Tegas Bersih 2.0. Menurut Bersih 2.0, kesalahan di bawah Seksyen 8 boleh menyebabkan penganjur aktiviti seperti Perikatan Nasional Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, syarikat yang terlibat dan mereka yang menerima tawaran dijatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun atau denda tidak kurang RM1,000 dan tidak melebihi RM5,000 jika disabitkan kesalahan. Bersih 2.0 menggesa semua pihak menjunjung semangat pilihan raya yang bersih, adil serta semangat peruntukan akta ini untuk menghalang mana-mana pihak secara rasuah mempengaruhi pengundi untuk memilih mereka dalam pilihan raya. Itulah tafsiran undang-undang mengikut Kitab Bersatu yang kononnya berasaskan integriti dan demokrasi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.